Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita akan sambung semula untuk berkaitan mata pelajaran solat fardu. Okey, jadi siapa ada buku nota padat boleh rujuk atau refer muka surat 46 untuk tajuk solat fardu. Okey, baik. Solat fardu, kita tengok muka surat 46 yang bermula dengan pengertian arti solat fardu. Okey, apa arti solat fardu dari segi bahasa adalah doa. Okey, doa. Dari segi istilah, iaitu solat fardu ni adalah perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Okey, perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Syarat wajib solat. Siapa yang diwajibkan solat ni? Apa syarat-syarat dia? Yang pertama, Islam. Orang yang menunaikan solat mesti dah Islam. Yang kedua, baligh. Baligh apa dia? Dia dah cukup tempoh umur dia yang layak untuk solat. Yang ketiga, berakal. Berakal ni orang yang boleh membezakan mana perkara baik dan mana perkara yang buruk. Dia dah sampai akal dia. Okey. Yang keempat, sampai seruan Islam. Yang kelima, berkeadaan sedar ataupun waras. Jadi orang yang nak solat ni dia mesti dalam keadaan yang sedar, bukanlah terjaga tapi dalam keadaan waras. Maknanya kata bukan gila lah. Okey, dalam keadaan waras. Yang keenam, suci daripada haid dan nifas bagi perempuan. Jadi perempuan yang dalam keadaan haid dan nifas tidak boleh melakukan solat. Okey, itu syarat wajib bagi orang yang diwajibkan solat fardu. Okey, tengok yang bawah pula, lihat pada yang bawah pula dalil wajib solat. Apa yang dalil mewajibkan kita sebagai umat Islam untuk solat? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Surah Al-Baqarah. Maksudnya, dan dirikanlah solat. Dan dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Jadi Allah perintahkan dirikanlah solat tu, maknanya kita diwajibkan untuk menunaikan solat dan menunaikan zakat. Dirikan solat dan menunaikan zakat. Info. Sebelah dia ada info. Orang yang sudah mencapai umur baligh mempunyai tanda. Okey. Apa tanda orang yang dah baligh ni? Ada tanda-tanda dia. Yang pertama, ihtilam. Ihtilam ni adalah mimpi. Okey. Ihtilam ni adalah mimpi. Mimpi apa? Keluar air mani sama ada secara sedar atau tidak sedar. Ini berkaitan mandi wajib jugalah. Okey, bila dah sampai baligh ni, umur baligh ni, pertama dia mimpi keluar air mani sama ada dalam keadaan sedar ataupun tidak sedar. Yang kedua, tumbuh bulu ari-ari. Okey, dia tumbuh bulu ari-ari di bahagian kemaluan dia. Yang ketiga, umur mencapai 15 tahun. Okey, umur mencapai 15 tahun. Yang keempat, haid. Haid ni bagi perempuan yang dah haid, itu dah mencapai umur baligh dia. Yang kelima, hamil. Okey. Hamil ni dah mengandung lah. Okey, tengok muka surat 47. Tengok muka surat 47. Syarat sah solat. Apa syarat yang menyebabkan perkara yang perlu dipenuhi bagi memastikan solat kita ni diterima? Apa dia syaratnya? Yang pertama, menutup aurat. Kalau nak solat, kita mestilah menutup aurat. Tak boleh pakai seluar pendek, tak boleh pakai pakaian yang membuka aurat. Yang kedua, suci daripada hadas kecil dan besar. Pastikan sebelum solat kita dalam keadaan berwuduk ataupun dah suci daripada hadas besar. Kalau kata perlu mandi wajib, mandi dulu. Okey, kalau kata dah baru lepas buang hajat kecil, buang air besar, air kecil, berwuduk dulu, barulah kita boleh solat dan sah solat kita. Suci daripada najis pada badan, pakaian dan tempat solat. Pakaian kita, badan kita, tempat solat, kita nak solat tu pastikan tak ada najis supaya solat kita akan jadi sah. Mengetahui dengan yakin maksudnya waktu solat. Pastikan sebelum solat tu, nak pastikan contoh kita nak solat zuhur. Kita kena pastikan solat waktu zuhur tu dah masuk. Contohnya kamu nak solat asar tapi waktu solat asar tak masuk lagi. Kamu dah solat asar. Jadi solat kita tidak sah. Okey. Yang kelima, menghadap
kiblat. Itu paling penting. Nak solat mestilah menghadap kiblat. Baru solat kita sah. Okey. Waktu solat dan bilangan rakaat. Okey, tengok waktu solat dan bilangan rakaat. Subuh 2 rakaat. Waktu dia bila? Terbit fajar sodik. Terbit fajar sodik hingga terbit matahari. Terbit matahari. Daripada terbit fajar sodik hingga terbit matahari, itu adalah waktu yang dibolehkan untuk solat subuh. Okey, waktu zuhur pula daripada gelincir matahari. Gelincir matahari ni tegak. Matahari tegak bila lebih sikit, itu dah tanda masuk waktu zuhur, sehingga masuk waktu asar. Waktu asar ni bila gelincir matahari apabila bayang sesuatu objek sama panjang dengan objek tersebut. Kalau kita tengok bayang, kita dirikan satu batang, kita nak tengok waktu asar ni, kita dirikan satu batang. Kalau bayang lepas gelincir matahari tu, apabila bayang sesuatu objek tu, bayang kita letak batang penyapu, okey kan, bila tala kat matahari ada bayang kan. Kalau bayang tu sama panjang dengan objek tersebut, maknanya dah masuk waktu asar ataupun lebih panjang. Okey, sama panjang ataupun lebih tak salah ke kurang, macam itulah. Okey, dah tandanya masuk waktu asar. Okey, itu tak, zuhur tu maknanya bayang tu dengan objek tu sama panjang. Bayang dengan objek sama panjang. Okey. Asar pula apabila bayang suatu objek lebih panjang. Asar pula bayang suatu objek lebih panjang dari objek asal. Contohnya batang menyapu tu. Contohlah batang menyapu tu panjang ni. Kalau kamu tuju ke matahari, bayang dia lagi panjang daripada penyapu. Okey. Sehingga terbenam matahari. Itulah waktu solat asar. Waktu solat maghrib pula terbenam matahari di paras laut. Paras laut ni apa dia? Maksudnya kalau kita tengok laut, matahari dah terbenam. Okey, start daripada situ sehinggalah satu objek lebih panjang daripada objek asal sehingga terbenam terbenam matahari di paras laut sehingga hilang cahaya merah di kaki langit. Sehingga hilang cahaya merah kat kaki langit tu, ada cahaya merah. Masuk waktu maghrib ni, bila matahari dah terbenam daripada aras laut tu, akan ada keluar warna-warna merah, macam warna-warna oren tu. Itu menandakan masuk waktu maghrib, sehingga itu menandakan masuk waktu maghrib. Sehinggalah habis akan masuk waktu isyak. Isyak pula hilang cahaya merah tadi tu di kaki langit sehingga terbit fajar sodik. Daripada hilang cahaya-cahaya merah kat langit tu sehingga terbit fajar sodik, esoknya pula waktu subuh. Okey. Itu berkaitan waktu solat dan bilangan rakaat. Waktu subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isyak 4 rakaat. Kita tengok muka surat 48. Rukun solat. Rukun solat. Rukun solat ada 3 yang perlu kamu tahu. Yang pertama, qalbi. Qalbi ni daripada hati kita. Dari segi hati. Yang kedua, rukun qauli. Qauli ni apa dia? Perkataan keluar daripada mulut kita, dan perkataan dan bacaan yang keluar daripada mulut kita. Yang ketiga, fi'li. Fi'li ni apa? Perbuatan kita, perlakuan kita. Itu rukun fi'li. Okay, jadi kita tengok yang pertama, berdiri betul bagi orang yang bagi yang mampu. Itu rukun fi'li. Niat, rukun qalbi, hati saja aku solat fardu. Mana kita niat dalam hati kita. Takbiratul ihram, dari segi perbuatan, dari segi ucapan, bacaan Allahu Akbar, dari segi ucapan kita, bacaan kita. Okey. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah pun dia sama dari segi kita punya perkataan dan bacaan. Rukun dan tamakninah, pergerakan rukuk dan tamakninah. Rukuk tu yang kita tunduk tu. Okey, itu rukun fi'li, perbuatan kita. Iktidal dan tamakninah, rukun fi'li. Sujud dan tamakninah, rukun fi'li. Duduk antara 2 sujud dan tamakninah pun rukun fi'li. Duduk tahiyat akhir, rukun fi'li. Membaca tahiyat akhir, rukun qauli. Salawat ke atas Nabi dalam tahiyat akhir, rukun qauli. Salam pertama, rukun qauli. Tertib, iaitu mengikut aturan urutan yang betul, rukun fi'li. Okey, itu yang berkaitan rukun-rukun solat. Okey, huraikan rukun solat. Okey, rukun solat apa huraian-huraiannya. Okey, kita tengok
Berdiri betul. Bagi yang tidak mampu berdiri, maka boleh menunaikan solat secara duduk atau baring mengikut kesesuaian dan keadaan pelakunya. Kalau tak mampu berdiri, boleh ikut yang mana yang sesuai dan yang termampu. Niat. Lafaz niat bertujuan untuk mendatangkan keyakinan dalam hati. Niat sebenar adalah secara batin. Cetusan dalam hati ketika takbiratul ihram. Okey, maksudnya kita niat dari segi bacaan pun lafaz kena sebut, dalam hati pun kita kena yakin dengan lafaz tersebut dan kita kena kena datangkan keyakinan dan kita kena dalam sebutan juga kena lafazkan niat. Takbiratul ihram iaitu melafazkan Allahu Akbar, membaca surah Al-Fatihah, rukuk dan tamak-ninah. Tamak-ninah iaitu berhenti, iaitu bererti berhenti seketika sekadar bacaan subhanallah, iaitu sunat membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu adalah bacaan rukuk. Okey, bacaan rukuk. I'tidal, sunat membaca rabbana lakal hamd ataupun rabbana walakal hamd. Okey, i'tidal ni bangun balik. Tadi rukuk, okey. Lepas dah baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, berhenti sekejap, lepas tu bangun. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Okey. Tamak nina, sujud pula. Sujud dan tamak nina. Sunat membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Okey. Duduk antara dua sujud, iaitu sunat membaca rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu bacaan duduk antara dua sujud. Duduk tahiyat akhir. Lepas tu membaca tahiyat akhir. Apa bacaan tahiyat akhir? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Lepas tu selawat ke atas Nabi dalam tahiyat akhir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okay, sampailah yang fil alamin innaka hamidum majid. Sampai bacaan tahiyat akhir. Lepas tu salam pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, bagi toleh ke kanan. Itu dari segi rukun, perbuatan dan bacaan. Okey, tertib mengikut urutan yang betul. Okey, kena ikut urutan. Kalau tak ikut urutan, salah lah. Mana ada orang sujud baru rukuk, dia rukuk baru sujud. Okey, tengok muka surat 50. Okey, muka surat 50. Perkara sunat ketika solat. Okey, ada dua perkara sunat. Yang pertama sunat hayat, yang kedua sunat ab'ad. Yang pertama sunat hayat, yang kedua sunat ab'ad. Okey, kita tengok sunat hayat apa dia? Perkara sunat yang dilakukan bagi menyempurnakan solat, iaitu mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, rukuk, i'tidal dan bangun dari sujud selepas rakaat kedua. Kan kita bangun katakan Allahu Akbar, kita rukuk. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Okey. Allahu Akbar. Okey. Contohnya Allahu Akbar. Lepas tu bangun sekali. Daripada kita sujud, kita nak bangun rakaat seterusnya pula. Allahu Akbar. Okey. Itu kena ada, itu mengangkat tangan, itu bagi sunat hayat. Yang kedua, meletakkan tangan di kawasan perut di atas pusat, itu sunat hayat. Membaca doa iftitah. Okey, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Itu doa iftitah. Membaca ta'uz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Membaca surah selepas Fatihah. Baca tasbih ketika rokok dan sujud. Duduk iftirash. Duduk iftirash ni duduk antara dua sujud. Itu sunat-sunat hayat. Okey, sunat ab'ad. Perkara sunat yang sangat dituntut melakukannya. Jika ditinggalkan, sunat digantikan dengan sujud sahwi. Duduk tahiyat awal. Membaca tahiyat awal. Selawat ke atas Nabi dalam tahiyat awal. Membaca doa kunut dalam solat subuh. Berdiri ketika membaca doa kunut. Selawat ke atas Nabi dan keluarga baginda selepas doa kunut. Selawat ke atas Nabi dan keluarga baginda selepas tahiyat
akhir. Okey, sujud sahwi. Sujud sebab terlupa. Selepas bacaan tahiyat akhir sebelum salam, mestilah sujud sebab terlupa, iaitu sujud sahwi ni adalah sujud sebab kita terlupa sunat ba'ad tadilah. Selepas bacaan tahiyat akhir, lepas tahiyat akhir tu sebelum salam sujud dulu 2 kali. Sujud 2 kali, apa bacaannya? Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Okey. Maksudnya Maha Suci Allah yang tidak tidur dan yang tidak lupa. Okey. Tengok muka surat seterusnya 51. Perkara makruh ketika solat, itu menahan diri daripada kentut, membuang air kecil dan membuang air besar. Tak boleh tahan-tahan. Berhenti je solat, buang je. Kalau kita tahan tu jadi makruh. Mengangkat muka ke langit tengah solat, kita angkat muka ke atas, ke langit, kita tengok ke atas. Tengok pandang kiri kanan, tengok keliling. Tak boleh. Itu makruh. Okey. Makruh juga solat jika telah lapar dan makanan yang hendak dimakan telah terhidang. Kita dah hidang makanan, lepas tu kita pergi solat. Bukan bulan puasa beza. Itu seharusnya sebab tu kita berbuka dulu, berbuka sikit, lepas tu baru makan. Okey. Perkara membatalkan solat, terdapat najis pada badan atau pakaian, berhadas kecil atau besar, membuka aurat, berpaling dada dari arah kiblat. Contoh tengah solat-solat, lepas tu arah kiblat dah kat depan kita, lepas tu kita pun berpusing. Dah sini arah kiblat sebelah sana. Jadi akan terbatal solat. Makan atau minum ketika solat batal. Mengubah niat ketika solat. Bercakap itu menyebut 2 huruf yang tiada makna atau 1 huruf yang mempunyai makna dengan sengaja. Contoh bermaksud pelihara lah. Okey. Ketawa sampai mengeluarkan suara batal solat. Menambah atau mengurangkan perbuatan rukun solat batal solat. Menggerakkan anggota yang besar melebihi 3 kali. Kita menggerakkan anggota yang besar, menggerakkan tangan. Contohnya, solat kamu garu 1. Contohnya 2, kamu garu kaki pula, kaki bergerak pula 3. Lebih dari 3 kali, batal solat. Ambil wuduk semula, solat semula. Hilang akal disebabkan pengsan, mabuk atau gila. Murtad. Murtad ni keluar daripada Islam. Hikmah solat. Apa hikmah solat? Mengurangkan sifat angkuh dalam diri. Okey, mengurangkan sifat sombong, sifat berlagak. Kita kurangkan sifat-sifat angkuh di dalam diri. Sebab tu kita kena solat. Melatih diri berdisiplin dan menepati waktu. Sains telah membuktikan amalan solat dapat menyihatkan badan. Solat dapat menyihatkan badan. Sains juga dah membuktikan, doktor-doktor, pakar-pakar semua dengan solat ni boleh menyihatkan, mencerdaskan badan dan otak. Solat yang sempurna dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Siapa yang solat dengan sempurna, dengan khusyuk, akan terhindar daripada perkara-perkara maksiat, perkara-perkara perbuatan yang tak elok. Yang kelima, hati tenang dan tenteram. Itulah hikmah-hikmah berkaitan solat fardu. Okey, setakat ni saja berkaitan solat fardu. Okey, jadi untuk buku imtiaz, okey, buku imtiaz, saya nak kamu buat latihan pengukuhan. Okey, muka surat 35. Muka surat 35. Muka surat 35 dan 36. Okey. Muka surat 35 dan 36. Okey, itu saja. Ataupun nanti Ustaz akan bagi tahu semula lah. Tak, muka surat 35. Okey, 35, 36. Okey, muka surat 35, 36. Okey, lepas tu ada latihan. Itu kalau nak boleh buat boleh. Muka surat 38, 37, 38, 39. Okey, 36, 37, 38 dan 39. Okey. Kalau sekiranya ada apa-apa soalan, boleh PM Ustaz personal. Okey, dekat saja berkaitan solat fardu. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.